Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita sambung lagi. Okey, sekarang kita masuk tema 1, penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Okey, jadi ini apakah kepentingan biodiversity kepada manusia? Bagaimanakah manusia dapat mengekalkan keseimbangan alam? Mengapakah kita perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat? Apakah amalan-amalan yang dapat memelihara sistem pertahanan badan kita? So, ini semua adalah bab yang terdapat dekat dalam tema 1. Jadi, ni persoalan-persoalan lah yang kita boleh utarakan. Okay? Yang awak senang cerita sebenarnya untuk awak faham. Yang awak kena faham. Okay, so bab 1, biodiversity. Okay, so apakah maksud biodiversity? Apakah kepentingan pengelasan organisma secara sistematik? Bagaimanakah biodiversity dapat dipelihara? Jadi mari memahami kepelbagaian organisma dan pengelasan organisma. Ini subtopik yang ada. Okay. Okey, jadi blok sains, okey, bunga pakma atau Rafflesia. Bunga pakma di Malaysia merupakan habitat kepada bunga terbesar di dunia, iaitu bunga pakma ataupun Rafflesia spesies. Okey, bunga pakma ni merupakan tumbuhan parasit yang bergantung hidup pada perumahnya. Bunga pakma mengeluarkan bau yang amat busuk apabila kembang. Bunga ni juga sangat unik kerana tidak mempunyai daun untuk menjalankan fotosintesis serta tidak mempunyai akar untuk menyerap air dan nutrien dari tanah. Sebab tu bunga pakma ni adalah parasit. Sebab dia tidak ada daun untuk jalankan proses fotosintesis, dia tidak ada akar. Okey, ia tidak ada akar. Okey. Jadi bunga pakma ni adalah parasit. Ini kita panggil spesies endemik. Apa maksud spesies endemik? Endemik ni maksudnya dia hanya ada di kawasan-kawasan yang tertentu saja. Contohnya bunga pakma hanya ada di Malaysia saja, awak tak boleh cari kat tempat lain. Okey, jadi ini spesies endemik ni tidak boleh diambil. Okey, tidak boleh diambil sesuka hati kecuali pihak-pihak yang berwajib lah mungkin diambil untuk pembiakan, untuk dibiarkan ataupun sebagainya. Okey, kata kunci biodiversity vertebrata, invertebrata, mamalia, burung, reptilia, ikan, amfibia, monocotyledon, dicotyledon. Okay, seterusnya. Okay, kita tengok hari ini dalam sejarah. Hari Biodiversity sedunia disambut pada 22 Mei setiap tahun. Okey, kepentingan biodiversity. Okey, biodiversity merupakan khazanah yang tidak ternilai dan warisan alam semula jadi yang harus dikekalkan. Okey. Tak ada nilai lah, kita tak boleh nilaikan, dia tak boleh bayar dengan duit. Okey, jadi kita kena jaga dia. Okey, jadi bolehkah anda senaraikan beberapa kepentingan biodiversity? Okey, yang pertama, apa kepentingan dia? Ada banyak lah, ini salah antaranya. Okey, sumber makanan. Apa penerangannya? Haiwan dan tumbuhan membekalkan pelbagai sumber makanan kepada manusia. Okey, seterusnya keseimbangan alam. Contoh kita nutrien, pendebungaan, interaksi antara organisma mewujudkan keseimbangan alam. Sebab tu tak boleh tebang pokok terlalu banyak, mengganggu keseimbangan alam, ganggu kita nutrien, ganggu kita oksigen dengan karbon dioksida. Tak boleh tangkap haiwan banyak sangat, buru haiwan banyak sangat. Ini semua akan mengganggu keseimbangan alam. Okey, seterusnya tempat rekreasi. Okey, kawasan yang kaya dengan biodiversity kita boleh bangunkan sebagai tempat rekreasi. Okey, contoh-contohnya macam taman negara, dekat hutan simpan, macam tu kan. Okey, perubatan. Okey, tumbuhan herba digunakan secara meluas dalam pembuatan ubat-ubatan dan kosmetik. Okey, seterusnya bahan mentah industri. Okey, kayu balak, buluh dan rotan ialah contoh hasil hutan yang digunakan untuk membuat alat muzik, perabot serta membina bangunan. Dan pendidikan, manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencipta teknologi terkini melalui penyelidikan saintifik terhadap mikroorganisma, haiwan dan tumbuhan. Kalau ada soalan boleh tanya. Ni dah tunggang terbalik ni.
Okey, kepelbagaian organisma. Okey, tahukah awak, okey, Malaysia merupakan salah satu daripada 12 buah negara yang kaya dengan biodiversity. Okey, keadaan di Malaysia yang beriklim khatulistiwa, iklim khatulistiwa ni yang menyebabkan Malaysia ni menjadi habitat yang sangat sesuai bagi pelbagai jenis organisma. Okey, tengok contoh-contoh haiwan yang ada dekat Malaysia, haiwan dan tumbuhan. Okey, ni hibiscus, bunga raya. Okey, ada orang utan, ada bunga orkid. Okey, ada buaya, ada banyak lagi lah. Okey, so apakah biodiversity? Senang je. Bio tu hidupan atau organisma, diversity lah, kepelbagaian. Okey, jadi kepelbagaian organisma. Okey, kalau bahasa Inggeris diversity juga. Okey, jadi bahasa Melayu, diversity tu kepelbagaian, bio tu hidupan ataupun organisma. Jadi kepelbagaian organisma. Okey, sama ada tak kisahlah mikroorganisma ke, haiwan ke, tumbuhan ke, itu semua kalau ada banyak kita panggil biodiversity. Okey, biodiversity wujud disebabkan oleh kepelbagaian habitat dan cuaca. Okey, organisma yang berbeza mempunyai ciri-ciri berbeza untuk menyesuaikan diri dan bermandiri di habitat masing-masing. Ini contoh-contoh habitat. Okey, ada gurun, ada kawasan kutub, tanah, laut. Okey, jadi apa maksud dekat tempat-tempat ini, habitat-habitat ini, ciri-ciri haiwan dengan tumbuhan yang ada pun berbeza-beza sesuai dengan habitat yang didiami, diduduki. Okey, ini penting untuk menyesuaikan diri dan bermandiri. Apa maksud bermandiri? Bermandiri ni dia maksudnya macam nak kekalkan. Okey, kekalkan apa? Contohnya kalau haiwan dekat kawasan tu, penguin tu sepatutnya ada 15 ekor. So kena bermandiri, pastikan mesti ada kekalkan bilangan 15 ekor. Macam itulah. Bermandiri ni kita lebih kepada kita nak kekalkan bilangan, keadaan dia, kawasan tu macam mana. Macam itulah bermandiri. Okey, bermandiri ni kekalkan. So kemandirian spesies, kekalkan spesies. Macam tu. Okay, info saiz. Biodiversity juga meliputi kepelbagaian pada peringkat genetik. Okay. Kepelbagaian genetik ialah kepelbagaian dalam spesies mengikut variasi genetik gen mikroorganisma, haiwan dan tumbuhan. Okey, sepatutnya baru yang ni tahu kepentingan biodiversity. Okey. Kemudian tadi kan kita cakap biodiversity ni adalah cikgu cakap biodiversity ni adalah penting. Kita kena jaga warisan negara kan. Okay, jadi macam mana kita nak jaga dia? Okay, so pengurusan biodiversity secara berkesan. Okay, kita tak boleh nafikan bahawa kita memang perlukan bahan mentah, contoh kayu balak, okay, untuk pembangunan. Kadang-kadang kita perlunya hutan, okay, untuk pembangunan. Sekejap Hello? Hello. Ya. Salam. Siti Sarah kan? Ya saya. Saya menjaga Muhammad Aidil Syarif. Ya. Muhammad Aidil Syarif PKJ. Jadi kita tengok pada Telegram ni murid ni. Okey, yang dalam APDM Okey, dia suruh kata masuk tu. Ya. Kata laluan dia apa ya? Pernah daftar tak sebelum ni? Tak pernah. Kalau tak pernah daftar dulu. So baru dapat kata laluan. Daftar pakai IC ibu atau bapa belajar. Bukan kena daftar masuk ke pengenalan murid. Tak, bukan. Daftar pakai parent nanti sebab kita memang dah ada APDM tu. Jadi bila, sebab sekarang ni sebenarnya biasanya cikgu yang update. Tapi sebab sekarang ni kat rumah kan. Okey, jadi sebab tu dia minta parent update. Jadi kena daftar. Bila parent daftar, dia memang akan link terus dengan kita punya data APDM tu. So tengoklah apa yang kena update semula. Macam tu. Jadi kena daftar barulah kalau tak pernah. Masukkan nombor IC cik ataupun isteri. Nanti dia akan link lah. Cuma kalau yang askar ke apa, tengoklah dia. Tapi selalunya okey je. Cuma adalah seorang dua yang problem sikit. Nanti bagi tahu balik kalau ada masalah. Dia kata laluan ni apa-apa je boleh ke? Ada... Saya rasa tak, kena tengok. Nanti dia bagi tahu kalau kena
kena letak apa nombor huruf besar, huruf kecil, nombor tu tengok tengok dekat situ. Okey. Okey. Okey, sama. Salam. Okey, sorry ganggu macam. Okey, so sambung balik. Okey, pengurusan biodiversity secara berkesan. Okey, memang kita tak nafikan kita memang perlu kayu balak dan sebagainya, tapi kita kena pastikan aktiviti penyahutanan pembalakan ni kita perlu kawal. Okey, untuk pastikan untuk kita pelihara biodiversity daripada kepupusan. Okey, apakah kaedah-kaedah untuk pelihara dan pelihara biodiversity? Okey, ini antara kaedah-kaedahnya lah. Okey, mengharamkan pembunuhan atau pemendagangan haiwan dan tumbuhan endemik dan terancam. Maksudnya macam tadi cikgu cakap, okey, tumbuhan endemik kita adalah bunga pakma. Jadi bunga pakma walaupun banyak ke sikit ke, memang tak boleh. Tak boleh diambil, tak boleh dijual, tak boleh dikutip. Okey, sebab itu adalah tumbuhan endemik kita. Kat tempat lain tak jumpa. Jadi siapa yang kutip boleh kena charge lah, kena kira boleh ditangkap, boleh dihukum lah macam tu. Ataupun terancam. Okey, mungkin sebenarnya binatang ni, tumbuhan ni, haiwan ni banyak dekat tempat lain. Banyak juga dekat tempat kita. Tapi sekarang ni dia sudah terancam. Dah jadi sikit bilangan dia. Sebelum ni mungkin dia ada dekat banyak negara. Tapi sekarang ni sudah terancam. Bilangan dekat seluruh dunia tu dah tinggal sikit. Jadi kita bila dah masuk dan terancam, dia akan masuk atau Perlindungan Hidupan Liar 1972. Okey. Seterusnya melindungi habitat dengan mewujudkan taman negara, taman laut, hutan simpan dan sanctuary hidupan liar. Okey, contoh taman negara ni sebenarnya biasanya hutan lah. Okey, taman negara ni kawasan-kawasan hutan tapi hutan tak tebal sangat. Okey, hutan biasa je. Jadi kita panggil taman negara. Bila kita panggil taman negara, kita gazetkan dia sebagai taman negara. Okey, kita perkenalkan, kita tetapkan ini adalah taman negara. Jadi orang tak boleh ambil, tak boleh buru ataupun tak boleh ambil tumbuh-tumbuhan, haiwan yang ada dekat taman negara tersebut. Sama juga dengan hutan simpan. Contohlah kan, kalau ada pokok tumbang, contoh pokok balak tu tumbang. Kita nak ambil pokok balak tu pergi jual, tak boleh. Kalau dia tumbang, biar je lah. Dia mati, dia mereput dekat situ. Okey, sebab itu adalah taman negara ataupun hutan simpan. Okey, taman laut ni maksudnya dekat laut lah. Okey, mungkin ada batu karang. So, batu karang tu tidak boleh diambil. Kalau kita dah charge dia, kita dah katakan itu adalah taman laut. Sanctuary hidupan liar ni biasanya sanctuary ni adalah pusat macam kita biakkan. Okey, kita biakkan, kita jaga dekat situ, lepas tu mungkin kita akan hantar semula ke hutan dan sebagainya. Okey, kemudian dipelihara melalui program pembiakan seperti tapak semayan, anak-anak benih untuk membantu penghutanan semula dan pusat penetasan penyu. Itu contoh sanctuary hidupan liar. Contohnya macam penyu. Okey, ataupun pokok-pokok. Okey, ini biasa kalau hidupan haiwan barang perhilitan lah. Okey, kalau kalau tumbuhan pihak perhutanan lah. Okey, jadi dia biasanya orang pihak-pihak perhutanan ni memang dia akan dapatkan anak-anak pokok. Okey, dia akan biakkan, dia akan cambahkan. Dah besar, dah sesuai. Okey, dia akan pergi, orang-orang perhutanan ni, pihak berwajib perhutanan ni dia akan pergi tanam lah dekat kawasan-kawasan yang sesuai. Mungkin kat tepi pantai, dekat hutan, tengoklah dekat kawasan yang sesuai. Okay. Okay, info sains, spesies endemik bermaksud spesies yang hidup berkelompok di habitat terbatas di sebuah lokasi tertentu. Pendeknya ayatnya adalah spesies endemik ada dekat kawasan tertentu saja. Okay, negara tertentu. Biasanya negara lah kita sebut. Okay, itu yang spesies hidup berkelompok bla bla bla, ini adalah maksud yang lebih tepat lah. Okey. Contoh tumbuhan dan haiwan endemik yang ada di Malaysia adalah bunga pakma, periuk kera ataupun Nephensis rajah, penyu belimbing, harimau Malaya dengan gajah pygmy ataupun gajah kedai Borneo. Okey, maksudnya dekat Sabah lah. Okey, sebenarnya ada banyak lagi contoh-contoh spesies endemik yang hanya ada di Malaysia. Okey. Ini antaranya. Jadi macam periuk kera kan, kalau awak pernah makan lemang periuk kera, jadi hentikan jangan buat. Kalau ada orang jual jangan beli. Kalau keluarga awak nak buat kenduri, nak buat lemang periuk kera, bagi tahu jangan. Sebab itu adalah spesies endemik. Bila kita makan, bila ada permintaan untuk lemang periuk kera, orang lain akan cari periuk kera tu. So lama-lama kita takut jadi spesies terancam. Dah lah endemik, lepas tu terancam. Kat Malaysia je boleh jumpa. Tiba-tiba sebab buat lemang periuk kera menyebabkan jadi spesies terancam pula. Tak nak lah macam tu. Tak boleh lah Okay. Rasa dia lebih kurang sama je.
cantik je sikit pun nampak unik je. Tak perlu pun nak unik sampai merosakkan biodiversity. Okey, kemudian info sains. Okey, langkah pemeliharaan biodiversity ni boleh dikelaskan sebagai pemeliharaan in situ dan pemeliharaan ex situ. Okey, in situ tu dekat situ. In situ, dalam situ. Okey, so kita kekalkan spesies dekat habitat asal, kita jaga pokok, tumbuhan, kita jaga haiwan, tapi kita jaga memang dekat hutan, dekat taman, dekat habitat dia yang tersendiri, habitat dia asal dia, habitat asal. Okey, contohlah macam kita jaga harimau Malaya, tapi kita memang pantau dia dekat hutan simpan. Macam tu. Okey, itu in situ. Okey, kita jaga haiwan dengan tumbuhan tu dekat tempat dia sendiri, dekat habitatnya sendiri. Kalau ex situ pula, kita jaga spesies itu di luar habitat asal. Contoh zoo ataupun taman botani. Kita letak kat zoo tu sebenarnya kita dah keluarkan dia. Jadi kita masih dapat tengok harimau, kita masih dapat tengok singa, tapi kita dah bawa dia ke zoo. Tapi ke zoo ni sebenarnya tak boleh lah, kesian juga sebenarnya kan. Tapi tak buat macam mana, kita terpaksa jugalah. Okey. Macam awak lah kan terkurung, macam mana perasaan awak terkurung dekat dalam rumah? Macam tu lah juga perasaan haiwan tu kan. Okey, so untuk hari ni itu saja. Okey, jadi cikgu nak awak jawab latihan formatif 1.1 dekat dalam buku latihan garis 2, buku tulis garis 2. Okey, untuk kelas cikgu, okey, hanya tulis tajuk latihan formatif 1.1 muka surat 6. Okey, biasanya macam tu lah, tulis tajuk, tulis muka surat, terus bagi jawapan. Nombor 1 apa jawapan dia, nombor 2 apa jawapan dia. Tak perlu salin soalan. Okey. Okey, so itu saja untuk hari ini. Alhamdulillah, terima kasih semua. Okey, cikgu minta maaf kalau ada gangguan dan sebagainya.